Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahbil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kali kedua saya berkuliah di surah Al-Furqan resin 11 ini. Kali pertama yang lalu saya membentangkan slide berkaitan tentang khilaf, bagaimana berlakunya khilaf. Jadi ada permintaan untuk saya berkuliah bulanan pada setiap hari Ahad yang kedua, kuliah subuh. Jadi apabila kuliah bulanan, maka saya memilih kitab supaya menjadi teks dan pegangan rujukan, iaitu kitab yang bertajuk Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhabbi bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitab terbitan Galeri Ilmu. Cuma saya dah hubungi penerbit, katanya cetakan baru tu masih belum siap lagi, kerana akan dilakukan penambahbaikan. Baik, saya suka memilih kitab ini untuk dijadikan teks berkuliah di masjid dan surau, kerana saya dapati Ustaz Mahathir masukkan sebagai isi kitab tajuk-tajuk isu-isu yang selalu menimbulkan kekeliruan dalam pemikiran umat Islam, bahkan kadang-kadang menjadi punca perbalahan dan juga pertikaian. Maka elok kalau isu-isu ini diterangkan, moga-moga kekeliruan dapat dihilangkan dan juga perbalahan dapat dipadamkan. Kitab dibahagikan kepada 14 bab, bermula daripada bab yang pertama sehingga bab yang ke-6 itu adalah tajuk-tajuk yang umum, kemudian 7 bab akidah dan seterusnya. Bab yang pertama di muka surat 2 berkaitan dengan tajuk bid'ah. Mungkin tuan-puan, datuk-datuk, Tan Sri dan Datuk Sri biasa juga mendengar isu yang berkaitan tentang bid'ah ini, bahkan mungkin menghadapi. Misalnya kita nampak satu program, lalu program itu dibangkang oleh sebahagian saudara-saudara kita, alasannya Nabi tak buat. Misalnya surau nak buat program sambutan Maulidul Rasul, ada di setengah tempat KJK sendiri bangkang. JK kata tak payahlah buat, maulid-maulid ni semua bid'ah. Zaman Nabi mana ada sambutan maulid? Kalau dah sambutan maulid ni bagus, tentulah para sahabat dah lama buat. Kita tak ada dengar pun sahabat buat maulid, jadi kita buat ni benda bid'ah. Maka bid'ah artinya benda itu sesat, dan jangan buat lagi. Jadi ini menimbulkan kekeliruan. Jadi kita nak ambil faham yang pertama, takrif
bid'ah. Apa sahaja yang kita nak pelajari, paling mantap kalau kita mulai dengan takrif. Apa dia takrif bid'ah? Dari segi bahasa mudah sahaja. Bid'ah ini perkara baru yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Maka itu namanya bid'ah. Baik atau buruk itu nombor dua. Yang penting dulu tak ada buat. Contoh mudah kita ambil masa PKP, pandemik COVID-19 memuncak dahulu, kita buat bid'ah dalam solat berjemaah. Kan biasanya imam akan ingatkan makmum supaya penuhkan saf dan luruskan saf. Tapi ketika itu sebaliknya, lurus itu masih okey, tapi imam menyuruh makmum menjaga penjarakan. Makmum disuruh sembahyang jarak-jarak. Ini tidak berlaku dahulu. Maka dari segi bahasa ini namanya bid'ah. Atau ada orang reka satu alat baru, tak tahulah ya. Dulu kan ada orang-orang nak cipta kereta terbang. Kalau kapal terbang tu dah tidak bid'ah lagi. Itu kerana sudah ada kapal terbang sudah lama. Kereta terbang saya belum jumpa lagi lah. Katakanlah dibuat kajian dan sebagainya, nampak viable juga, boleh mengelakkan kesesakan lalu lintas atau apa. Lalu dibuat kereta terbang. Dari segi bahasa, kereta terbang itu dinamakan bid'ah kerana pertama kali. Sekarang yang kita nak concern adalah dari segi syarak, istilahan, dari segi technical meaningnya itu apa. Kerana ini akan memberi kesan kepada hukum. Rupanya para ulama dalam mentakrifkan bid'ah, mereka mempunyai dua pendekatan yang berbeza, tetapi natijah akhir sama. The practical consequence is the same. The initial approach different. Macam mana? Satu mengambil pendekatan umum dan satu mengambil pendekatan yang khusus. Contoh, kita jangan cerita pasal bid'ah dahulu ya. Kita cerita misalnya tentang dua orang toki ladang durian. Dua-dua ni toki ladang durian, toki A dan toki B. Toki A pendekatan dia umum, toki B pendekatan dia khusus. Macam mana? Toki A yang pendekatan umum ini, awal-awal dia berikan satu bakul yang besar kepada staf dia, pekerja dia. Arahan dia, kamu pergi ke ladang kutip durian. Jadi mana durian dia akan masuk dalam bakul tu. Tak kisahlah pusang king ke, kucing king ke, D24 ke, apa sajalah, asal nama durian masuk dalam satu bakul. Sementara toki ladang B, pendekatan dia khusus. Dari awal dia telah berikan dua bakul kepada staf dia. Arahan dia, durian musangking kamu masukkan dalam bakul ni. Kerana mungkin tu musangking ni dia punya permintaan, dia punya harga lain. Lain daripada musangking, kamu masukkan dalam bakul yang satu lagi. Jadi awal-awal tu telah diasingkan. Dah khusus. Bakul ni khusus untuk musangking, bakul satu lagi khusus untuk selain dari musangking. Tapi natijah akhirnya sama. Kerana toki ladang B tadi, yang semua durian dimasukkan dalam satu bakul, dia tidak akan jual musangking sama harga dengan durian kampung misalnya. Dia nanti akan asingkan juga, ini musangking di sini, ini durian lain di sini. Jadi natijah akhirnya tidak berbeza. Yang pendekatan awal saja berbeza. Okay? Hilangkan dulu kita durian, patah balik kita bid'ah. Ulama pendekatan yang pertama, semisal Sultanul Ulama, digelar beliau sebagai sultan kepada para alim ulama, iaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, antara ulama yang mengambil pendekatan umum. Sediakan satu bakul besar ya. Bakul ini akan dimasukkan ke dalamnya apa perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Apa saja ya, baik atau buruk, urusan agama kah atau urusan dunia, yang penting zaman Nabi tak berlaku, sila masukkan dalam bakul bid'ah. Itulah yang disebut sebagai fi'lu ma lam yuhal fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya bid'ah. Baik. Ada ulama mengambil pendekatan yang khusus. Dia ada sediakan dua bakul. Satu bakul bid'ah, satu lagi bakul bukan bid'ah. Yang mana yang bid'ah? Iaitu satu perkara baru yang diadakan, dulu tak ada. Daripada sesuatu yang tidak ada asal di dalam syariat.
maknanya tidak ada dalil yang menyokong, maka yang sedemikian namanya bid'ah. Benda itu baru, pertama. Yang kedua, bila disemak oleh para ulama, tidak ada satu asal dalam agama yang menyokong perkara tersebut. Macam itu kita namakan bid'ah. Adapun sesuatu yang ada asal syariat yang menunjukkan bahawa perkara itu disyariatkan, maka bukanlah bid'ah dari segi syarak. Kita tak mahu nama bid'ah lah, sebab ada dalil. Walaupun dari segi bahasa bid'ah juga. Jadi dalam bahasa Arabnya disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kata beliau, bid'ah ini ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Apa satu perkara baru yang diadakan yang tidak ada asal, tidak ada dalil baginya dalam syariat yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Adapun kalau perkara tersebut ada asal dalam syariat yang menunjukkan kepada perkara tersebut, maka tidak dinamakan bid'ah dari segi syarak. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun kalau dari segi bahasa ialah bid'ah lah juga sebab benda baru. Tapi dari segi syarak tidak. Baik. Natijah akhirnya sama. Apa natijah akhirnya? Kedua-dua kumpulan ulama ini, walaupun pendekatan awal berbeza, sama-sama bersetuju bahawa tidak semua perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, maka perkara itu haram kita lakukan. Tidak semua, hanya yang tidak disokong oleh dalil saja, yang itu kita tak boleh buat. Tapi kalau disokong oleh dalil, walaupun perkara itu baharu, maka itu kita boleh lakukan. Macam kita sembahyang jarak-jarak tadi lah. Mana ada dalil Nabi suruh sembahyang jarak-jarak? Ya. Tapi kan ada dalil Nabi SAW mengatakan kita menolak kemudaratan. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita menyebabkan kemudaratan dan membiarkan berlakunya kemudaratan. Fakta dan data pada masa itu menunjukkan duduk hampir antara satu sama lain itu meningkatkan risiko jangkitan COVID-19. Dan pada masa itu kalau kita masih ingat, kalau jangkit COVID-19 ni macam nyawa tu dah 50-50. Dululah, sekarang ni macam kena COVID-19, self quarantine 3 hari dah sihat balik. Tapi dulu kan yang bawa tu pun macam spaceman kan, yang nak ambil orang sakit tu. Jadi oleh kerana itu ada dalil yang menyokong perbuatan baru tadi, dalil yang menyuruh kita menjaga nyawa, dalil yang menyuruh kita menolak kemudaratan. Itulah yang menyebabkan perkara itu di sisi ulama pendekatan yang pertama namanya bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah? Kerana zaman Nabi tak ada. Kenapa hasanah? Kerana tidak bercanggah dengan syarak. Yang bid'ah hasanah di sisi ulama pendekatan pertama ini langsung tidak dinamakan bid'ah oleh ulama pendekatan yang kedua. Kerana ulama pendekatan yang kedua, bagi mereka bid'ah ni hanya kalau tak ada dalil. Tak ada dalil kamu namakan bid'ah. Kalau ada dalil, tak payah namakan bid'ah. Bukan baru, ialah dari segi bahasa memanglah bid'ah. Jadi kita bincang dari segi syarak. Jadi kedua-dua pendekatan yang berbeza ini menatijahkan natijah akhir yang sama dan istilah yang berbeza. Istilah bagaimana? Di sisi ulama pendekatan yang pertama, perkara baharu disokong oleh dalil namanya bid'ah hasanah. Bid'ah kerana baru, hasanah kerana disokong oleh dalil. Perkara baharu yang tidak disokong oleh dalil namanya bid'ah sayyi'ah. Kenapa bid'ah? Kerana baru. Kenapa sayyi'ah? Sayyi'ah maknanya buruk, kerana tidak disokong oleh dalil. Sementara di sisi ulama pendekatan yang kedua, perkara baharu disokong oleh dalil, tidak nama bid'ah. Perkara baharu tidak disokong oleh dalil, cukup kita panggil bid'ah saja. Sebab di sisi kita bid'ah tu buruk semuanya. Tak ada bid'ah yang hasanah. Sebab kita dah confine bid'ah tu hanya yang tidak ada dalil. Jadi la musyahada fil istilah. Tidak perlulah kita sampai nak berbalah kalau semata-mata kerana istilah. Kalau tidak, nanti kita akan jadi macam budak-budak. Saya masih ingat masa saya form 1 di Malay College. Masa form 1 tu kan masing-masing masih semangat kenegerian tu masih tebal. Masuk form 2 dah lingua franca dah jadi bahasa, sama ada bahasa Kuala atau bahasa Taipei.
ayah ataupun ayah. Biasa dengar kita dengar ayah. Jadi masa Pawan tidak. Yang Terengganu cakap Terengganu, yang Kelantan cakap Kelantan. Jadi masing-masing baru nak belajar bahasa orang lain. Rupanya Terengganu dan Kelantan ni walaupun dekat-dekat, ada juga bahasa yang berbeza. Saya pernah demam pagi, kawan daripada Kelantan dia tanya, demo siang? Sudah cakap aku siang. Dan Terengganu tak ada kata siang, Kelantan siangnya pun sembuh. Demo siang lagi. Kalau kita aku siang lah. Dan nanti saya ingat orang buku aku ini dalam bahasa Kelantan siang itu mana sembuh. Kalau kita musehat lagi, musehat tau macam tu. Jadi ada baku pertikaian antara dua orang tentang satu minuman yang kami dihidangkan ketika bulan puasa. Satu kata ini namanya cincau, soal yang kata tak, yang betulnya namanya lengkong. Jadi bergaduh cincau lengkong. Jadi lalu satu orang student lain, Oman juga, panggil sebagai hakim. Kat tempat kau panggil apa ni? Cincau atau lengkong? Dia pun tengok, berbeza hitam. Benda sama. Ya, di Terengganu dia panggil air berbeza hitam. Di KL barangkali cincau, di sebelah Perak barangkali panggil lengkong. Kan benda sama tak? Budak-budak. Jadi kita sudah dewasa, kita tidak mahu berbalah semata-mata kerana istilah. Yang dikatakan bid'ah sahaja di sisi ulama pendekatan kedua itu bid'ah sayyi'ah. Yang tidak dinamakan bid'ah itulah bid'ah hasanah di sisi ulama pendekatan yang pertama. Sama-sama setuju tidak semua perkara baru hukumnya haram. Baik. Pembahagian bid'ah ni di buku surat 5. Berapakah pembahagian bid'ah? Jawapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti Imam Syafi'i ini generasi salaf, membahagikan bid'ah kepada dua. Pertama, bid'ah yang dalalah, sesat atau sebut sayyi'ah, buruk. Yang kedua, bid'ah yang hasanah, baik. Jadi yang pelik, ada sebahagian daripada kawan-kawan kita, mereka mengaku bahawa mereka adalah salafi. Kami salafi, Ustaz. Maknanya apa? Ikut salaf. Jadi dari segi makna salafi itu bagus. Sebab kita dalam agama kena ikut salaf. Salaf itu kan generasi awal. Kalau sahabat Nabi siapa sebenarnya? Murid Nabi. Kita kalau murid tu guru besar pun kita ni murid orang hebat ni. Ini murid Nabi. Takkan kita tak mau ikut. Kemudian murid kepada anak murid Nabi itu tabi'in. Kemudian orang yang belajar dengan murid kepada yang belajar dengan Nabi iaitu tabi'in. Malangnya yang mengaku salafi ini mengaku sahaja, praktikalnya tidak. Contohnya di sini, Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah kepada dua. Mereka kata tidak ada bid'ah dua, bid'ah sebenarnya sesat. Jadi kamu sebenarnya salafi ke salafi? Kita tak mau yang salafi, kita nak betul ini. Kalau salafi dah yang, kalau salafi bagus. Salafi dalam bab bid'ah macam ini. Al-bid'atu bid'atani kata Imam Syafi'i. Perkara bid'ah dua jenis. Yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Yang dua jenis itu, satu terpuji, maknanya baik, dan satu lagi terkeji, maknanya buruk. Poin yang ketiga, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana-mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, maka perkara bid'ah itu terpuji. Dan mana-mana perkara bid'ah yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara bid'ah itu terkeji. Dah selesai. Mudah je. Ya, Imam Syafi'i terangkan 3 poin. Pertama, bid'ah terbahagi 2. Poin yang kedua, yang 2 itu terpuji dan terkeji. Poin yang ketiga, nak tahu yang terpuji selari dengan ajaran Nabi. Nak tahu yang terkeji bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Timbul persoalan, macam mana nak tahu selari atau bercanggah? Jawabnya merujuk kepada dalil. Macam tadi lah, kita semayang jemaah jarak-jarak ni selari tak dengan syariat? Itu bercanggah dengan syariat. Maka mufti merujuk kepada fakta, dan fakta itu disuruh dengan dalil. Baik. Jadi ramai ulama bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i. Zaman kita ni, kita yang terima bid'ah hasanah tu dipelekehkan. Ustaz aku ni ustaz ahlul bid'ah. Maknanya di setengah surau
Ya, kalau ada dalam nama itu giliran sangku, ada jemaah tak datang kan? Bukan di Al-Quran insya-Allah lah ya. Tak setuju pun barangkali datang juga kan. Tetapi ada seorang imam yang beritahu. Yang ada 3 orang ni memang dia tak akan datang kalau ustaz. Sebab ustaz pun ni adalah ustaz ahlul bid'ah. Kita hanya nak ikut ustaz sunnah. Jadi bid'ah kalau hasanah itu semua ulama sokong. Jadi kamu dengan siapa sebenarnya? Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Istizkar, Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Hafiz Ibn Al-Assi dalam An-Nihayah, Al-Imam Juzri bin Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imam An-Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam At-Tabyin fi Syarah Al-Arba'in rahmatullah alaihim ajma'in. Wa ghairuhum katsir. Dan lain daripada yang kita sebut tu ramai lagi. Boleh kata sepakat ulama menerima pembahagian bid'ah kepada 2. Pun ada lain sikit dalam pembahagian bid'ah adalah Al-Imam Asy-Syatibi Al-Asy'ari Al-Maliki rahimahullah taala. Bila ada pendekatan yang berbeza, tapi tidaklah juga sebagaimana yang dibayangkan oleh sebahagian kawan kita asal bid'ah haram, tidak demikian. Baik. Poin yang kedua yang perlu kita fahami dalam pembahagian bid'ah adalah bid'ah bukan hukum. Kadang-kadang orang tanya, ustaz ni apa hukum begini? Ustaz pun jawab bid'ah. Yang bertanya masih boleh tunggu. Ustaz tadi kan saya dah jawab. Betul lagi ustaz, saya tadi hukum. Ustaz jawab bid'ah, saya tahu. Bid'ah kan maknanya baru. Saya nak tahu hukum. Kerana bid'ah bukan hukum. Hukum syarak, iaitu perintah Allah, ada 2. Satu namanya hukum wad'i, satu lagi namanya hukum taklifi. Yang selalu kita dengar yang nombor 2 tu, hukum taklifi. Yang hukum wajib, yang hukum sunat, ya. Jadi hukum taklifi berarti hukum yang memberati orang mukallaf, orang yang akil balik sampai seruan Islam kepada dia, perbuatan dia ada hukum. Jangan tanya, ustaz apa hukum orang gila? Orang gila tempat kami itu dia bersana kemari bertelanjang, apa hukum? Tak ada hukum. Dia tak mukallaf. Yang kamu syok tengok dia telanjang, aku ada hukum. Yang kamu tengok lama-lama tak hukum. Dah tahu dia orang gila, simpanlah di tempat yang sesuai. Tetapi untuk perbuatan dia tidak ada hukum. Hukum ada 5 bahagi taklifi. Kalau disuruh kita melakukan satu perbuatan dengan suruhan yang pasti, tak ada pilihan, memang kena buat. Kalau tak buat berdosa, itu namanya wajib. Kalau kita disuruh buat satu perbuatan tapi masih ada pelonggaran. Apa makna pelonggaran? Kalau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu namanya sunat ataupun mustahab, ya. Kalau disuruh tinggal, jangan buat, tak ada pilihan. Kalau buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau disuruh tinggal, jangan buat, tapi masih ada pelonggaran, maknanya kalau tak buat dapat pahala, tapi kalau buat pun taklah berdosa. Itu namanya makruh. Kalau diberi pilihan nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa, itu namanya harus ataupun mubah. Tapi hukum ni boleh berubah-ubah. Contohnya makan. Ni lepas kuliah misalnya, contohlah, kalau ikut pengalaman yang lepas, surau ada sediakan breakfast. Jadi ada orang dia nak tunggu, dia nak makan, boleh. Ada orang dia tak mau makan, boleh, tak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya makan di siang hari bulan Ramadan, sudah berubah hukum dia jadi haram. Makan untuk menyelamatkan nyawa, sebab dalam keadaan terlampau lapar, dijangkakan kalau tak makan akan mati, dah jadi wajib. Kerana menjaga nyawa itu wajib. Tapi secara ringkas ini 5 hukum. Bid'ah bukan hukum. Maka apabila ditimbang perkara baharu di atas neraca hukum, terbahagi bid'ah itu kepada 5. Sebab ada seorang dia kata, tengoklah, kamu orang ni buat susah je. Kalau ikut macam kami kan senang, ya, semua bid'ah selesai. Kamu dia cakap bid'ah ada 2, bid'ah ada 5, kan dah khilaf. Sebenarnya bukan khilaf. Dia hanya bertanya soalan yang berbeza. Sebagai contoh, kalau saya tanya kepada imam, hari ini kuliah subuh kita ni, kalau ikut jantinanya berapa yang hadir? Nanti imam akan bagi dua senarai. Lelaki berapa orang, perempuan berapa orang. Sebab soalannya ikut jantina.
Khunsa tu jangan-jangan al-nadir wujuduhu ka'adamihi. Benda yang jarang-jarang kalau ada pun dianggap macam tak ada. Sebab tu dalam orang biasanya dia hanya sedia dua pilihan kan di tempat kita ni. Dia tulis itu sex, male or female. So kita pilihlah salah satu. Kadang-kadang dia tak buat pilihan. Dia tulis itu sex, biar kosong. Jadi hamba Allah yang kurang faham ni, dia kata twice a week. Orang tanya lagi, dia jawab lain. Ya, jadi seks dua saja, gender dua saja, lelaki atau perempuan. Tapi kalau saya tanya, saya nak berminat nak tahu yang hadir kuliah pagi ini negeri asal dia dari mana. Walaupun berkumpul di Putrajaya, ada yang dari Kedah, dari Perak, Johor, Kelantan, bahkan ada daripada Sabah, Sarawak. Saya just nak tahu. Maka senarai dia jadi berbeza. Mungkin ada 5 kumpulan, mungkin ada 6, mungkin ada sampai 13. Adakah orang yang berbeza? Orang yang sama, tapi soalan berbeza. Yang jadi 2 grup kerana tanya dari segi jantina, yang jadi lebih pada 2 grup kerana tanya negeri asal. Begitu juga di sini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertanya perkara bid'ah itu selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi. Jadi 2, satu selari, satu bercanggah. Adapun Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam bertanya apa hukum bid'ah. Maka oleh kerana hukum ada 5, terbahagilah bid'ah itu kepada 5. Contoh, bila ditimbang sesuatu bid'ah di atas neraca hukum, didapati kena pada hukum wajib, maka jadilah dia bid'ah yang wajibah. Contoh, iaitu memahirkan diri dalam ilmu tata bahasa nahwu ataupun grammar Arab. Apa tujuan? Untuk memahami Quran dan hadis dan mengeluarkan hukum hakam. Ini bid'ah. Zaman Nabi tak ada sahabat belajar nahwu. Sahabat belajar ni fa'il, ni maf'ul, ya. Ini mansub, ini marfu', tak ada. Sahabat tak belajar nahwu. Tetapi bukan berarti tidak ada nahwu. Mereka orang Arab asal, percakapan itu memang mereka sudah faham nahwunya. Kalau cakap begini, ini kedudukannya. Kalau cakap macam ni kedudukannya. Dah faham. Tapi apabila orang Ajam, orang bukan Arab masuk Islam, mereka kalau tak belajar nahwu, mereka boleh salah faham. Baik. Jadi wajib itu macam mana? Asalnya belajar nahwu tak wajib, bahkan bid'ah. Yang wajib sebenarnya adalah ikut Quran dan hadis. Itu wajib. Baik. Boleh tak kita ikut satu benda kalau tak faham? Jelas tak boleh. Macam kita pergi kat sebuah negara, kita tak pandai bahasa dia, dia pun tak pandai bahasa kita. Kita cakap orang putih, dia pun tak faham. Ya. Jadi bila diarahkan kita buat satu benda, immigration diarahkan, dia cakap bahasa dia, kita tak faham. Maka tak faham tak boleh ikut. Maka oleh kerana ikut Quran dan Sunnah itu wajib, memahami Quran dan Sunnah juga menjadi wajib. Boleh tak faham Quran dan Sunnah kalau nahwu ni tunggang langgang? Tak boleh. Maka belajar nahwu bagi orang yang nak gali hukum lah, jadi wajib. Ini kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Apa saja perkara yang tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengan dia, maka perkara itu jadi wajib. Contoh lagi, bid'ah yang wajib, iaitu at-tas'irul jabriyah, penetapan harga siling. Kan dari tadi kecoh harga telur, harga ayam. Jadi ada permintaan, kalau boleh kerajaan letaklah maximum price. Jadi kalau nak jual ayam tak boleh lebih pada harga sekian. Jadi menetapkan harga siling ini adalah bid'ah. Bukan sahaja tidak berlaku di zaman Nabi SAW, bahkan Nabi tak nak. Pernah ada permintaan, ada sahabat jumpa Nabi, "Sa'ir ya Rasulullah, tolonglah tetapkan harga wahai Rasulullah, sebab harga barang naik." Jadi kadang-kadang orang kata harga barang ni kalau bukan kerajaan dia boleh turun. Kan? Undi saya nanti harga turun. Belum tentu. Kan orang belajar ekonomi dia tahu demand, supply itu ini banyak dia punya faktor. Ada peperangan negara supplier, ada peperangan, semua menjejaskan. Jadi zaman Nabi juga pernah berlaku, mungkin kerana kemarau dan sebagainya, harga barang naik. Bila diminta menetapkan harga, Nabi SAW decline. Nabi tak mahu. Nabi menjawab, Allahu wal musa'in.
Allah dialah yang meletakkan harga. Bila masa Allah meletakkan harga, maksudnya kan Allah yang meletakkan kemarau atau tidak, hujan turun ke hujan tak turun, tanaman menjadi atau tak menjadi. Katakanlah kemarau panjang, hujan tak turun, tanaman tak menjadi, permintaan tinggi, bekaran kurang, dia ada naik. Dan alasan yang diberi oleh Nabi SAW antaranya adalah kerana bagi dia tidak mahu berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan ada menzalimi seseorang yang lain, baik pada harta ataupun pada darah. Nabi tak mahu ada pernah pukul orang, bunuh orang, ataupun ada zalim orang pada harta dia. Lalu para ulama faham menetapkan harga siri ini adalah kezaliman pada harta. Harta siapa? Harta peniaga. Sebab peniaga pada masa dia susah nak dapat barang, dia tak reda jual pada harga rendah. Macam durian lah, durian masa musim, kadang-kadang dia lombok-lombok ambil RM20, satu plastik, ya. Tapi masa durian tak banyak, dia kira 1 kilo RM20, 1 kilo RM30, jual lombok dia tak mau, dia tak reda. Kadang-kadang kira-kira cincai je lah, tak mau. Sebab susah, nak dapat barang susah, harga tinggi. Tiba-tiba kerajaan paksa dia jual pada harga yang dia tidak reda, maka itu adalah satu kezaliman. Kezaliman itu hukumnya adalah haram. Baik. Kenapa? Selepas kewafatan Nabi SAW ada fatwa daripada para ulama mengatakan menetapkan harga siling itu harus, bahkan ada kalanya wajib. Padahal jelas bid'ah. Kerana para ulama memerhati asas hukum. Asas tak mahu meletakkan harga siling kerana menyebabkan kezaliman. Lalu para ulama memerhatikan pada zaman mereka kenaikan harga bukan kerana natural causes, tapi due to manipulation by traders. Pedagang manipulate. First dia akan jadi sole distributor dulu. Tapi barang keperluan asas lah, katakan beras, kalau tempat kita ni beras. Jadi dia jadi pengedar tunggal. Lalu bila dia sudah ada pengedar tunggal, dia naikkan harga ikut dia lah. Sebab orang tak boleh dapat kembali daripada dia. Kalau dia one of the many distributors, susah lah. Dia naikkan harga, orang beli dengan orang lain, tak ada masalah. Tapi once dia jadi sole distributor untuk produk yang penting, maka dia boleh menganiaya pengguna. Dia naikkan harga sesuka hati. Jadi kata para ulama, yang haram itu adalah melakukan kezaliman. Jadi sebab itu Nabi SAW tak nak tetapkan harga dulu. Sekarang kezaliman dilakukan oleh peniaga ke atas pengguna. Maka cara kita mendekat kezaliman itu adalah dengan menetapkan harga siling. Menolak kezaliman adalah wajib. Kalau itulah satu-satunya cara, maka bid'ah menetapkan harga itu juga menjadi wajib. Boleh lagi? Sikit lagi ya. Bagi habis 5 hukum insya-Allah. Bid'ah yang sunat seperti mendirikan sekolah dan tempat pengajian dapat pahala. Sedangkan zaman Nabi tak ada Nabi bina sekolah, tak ada Nabi bina universiti. Kenapa? Kerana ini membantu kepada tuntutan agama, iaitu menuntut ilmu. Habis kenapa tak jadi wajib? Tadi nak faham Quran hadis, kita belajar nahwu jadi wajib. Kenapa bina sekolah, bina universiti tak wajib? Kerana itu hanya salah satu. Tidak mestinya nak dapat ilmu mesti ke sekolah atau ke universiti. Saya masih ingat masa saya di Perak dahulu, kebanyakan masjid surau kuliah berkitab. Zaman kita kadang-kadang kuliah umum macam tu kan, tak ada kitab. Dahulu orang boleh jadi alim kerana belajar di masjid. Memang saya jumpa orang macam itu. Datang ke masjid, kebit kitab. Kitab bawa kerja bawa kitab. Lama-lama alim, masya-Allah. Jadi oleh kerana universiti dan sekolah ini bukan mesti cuma membantu sahaja, maka hukumnya sunat. Itu yang lafaz usalli yang kawan-kawan ada kata bid'ah tu. Sebab tu ulama Syafi'i kata sunat. Yang wajib sebenarnya bukan usalli. Tak usalli pun sah. Tak sampai Allahu Akbar sah. Yang penting hati itu ada lintasan niat. Tapi kebanyakan orang lafaz niat itu membantu dia untuk berniat. Berniat itu wajib. Lafaz membantu benda wajib. Benda yang membantu benda wajib hukumnya sunat. Kalau membantulah, kalau dia dengan lafaz jadi was-was. Usolli pun dekat tu 3 minit, 4 minit, tinggalkan je lah usolli itu kan. Baik.
Contoh bid'ah yang harus, iaitu bersalam selepas solat. Dalam contoh diberi ini lepas solat subuh dan asar. Kerana inilah yang berlaku di zaman ulama-ulama dahulu. Umat Islam rajin bersalam lepas subuh dan asar. Mungkin ini dua waktu tak ada ba'diyah. Oleh kerana tak ada ba'diyah, masing-masing bersalam. Solat lain mereka tak bersalam sebab sibuk dengan solat ba'diyah. Kalau zaman kita nak tanya soalan yang sama, tak boleh sebut pun solat subuh asar. Kerana budaya di tempat kita, solat apa pun orang bersalam. Lepas isyak bersalam, lepas maghrib bersalam. Baik. Jadi soalannya, apa hukum? Jadi ulama seperti Imam Izzuddin bin Abdul Salam, seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa bersalam lepas solat ini tidak dilakukan oleh salaf. Mana sahabat Nabi tak buat. Sahabat Nabi pas mayang tak ada salam ini tak ada. Maka ia adalah perbuatan bid'ah. Tapi Imam Nawawi adil. Imam Nawawi tahu kalau bid'ah bukan hukum. Orang ramai tanya hukum. Ya. Tuan guru, apa hukum bersalam lepas solat? Maka Imam Nawawi mencari dalil. Dicari kot ada dalil yang Nabi SAW suruh bersalam lepas solat, tak ada. Kalau ada mungkin jadi wajib sebab Nabi suruh. Paling tidak pun sunat lah Nabi suruh. Tak ada dalil menyuruh bersalam lepas solat, maka ternafi wajib dan sunat. Cari dalil, yang kata Imam Nawawi ni, cari dalil ratusan ribu hadis dalam dalil beliau. Ayat Quran tak sakira lah, memang hadam lah. Tak jumpa juga dalil secara khusus Nabi larang. Misalnya Nabi bersabda, kalau jumpa saudara-saudara kamu bersalamlah, kali lepas solat jangan salam. Dalil macam tu tak ada. Kalau ada mungkin haram, paling tidak makruh. Tidak ada ternafilah haram dan makruh. Wajib dan sunat dah ternafi. Haram dan makruh dah ternafi. Tinggal bagi satu hukum lagi, namanya mubah, harus. Maka Imam Nawawi berfatwa bahawa bersalam lepas solat adalah bid'ah yang harus. Bid'ah yang harus kalau kita dah jumpa sebelum solat. Datang orang dah sembang dah pun. Tapi tabiat orang kita tadi dah sembang dah salam. Lepas bagi salam, bersalam lagi. Yang itu yang harus. Tapi kalau kita masuk-masuk tak jumpa lagi kawan kita. Masuk terus solat. Lepas solat, baru jumpa. Maka itu sunat. Kerana memang kita itu disunatkan bersalam bila baru berjumpa. Yang kata bid'ah harus tadi, kalau dah berjumpa tapi masih nak salam, itu bid'ah yang harus. Contoh lagi, melampaukan urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Yang ni yang kita payah nak ikut Nabi. Nampak lain kita ikut sunnah. Ada orang kata kita ikut sunnah Nabi makan kambing. Tapi kambing tak adalah banyak macam kamu. Nabi makan sikit. Jadi orang kata beza cara Nabi makan dengan cara kita makan hanya beza susunan ayat saja. Macam mana tu? Nabi SAW bagi dia makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Kalau lagi kerja, breakfast, ada snack, ada lunch, ada minum petang, ya. Kalau di Kelantan, saya pernah mengaji kat Kelantan dulu, budaya petang goreng pisang, air nyok, ya. Petang mesti ada, pagi dah penuh. Jadi kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan tu bid'ah. Tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi ada hari makan, ada hari tak makan, ikat batu di perut supaya tak lapar. Tapi oleh kerana tidak ada dalil yang mengharapkan kita makan makanan yang halal, itu bid'ah yang harus. Pakaian pun sama. Pakaian zaman Nabi ada sahabat lepas solat terus tak zikir, terus apa balik. Alasan sebab nak bagi isteri pula semayang. Sebab kain ada selai share. Dia semayang, isteri tak tutup aurat. Jadi dia terpaksa balik tempat supaya isteri boleh tutup aurat dan isteri pula semayang. Itu. Kita orang lelaki pun paling tidak selai baju sehari. Betul kan? Paling tidak lah. Selai baju kan dua tak. Perempuan tak sehari ke lah. Sebab cara pilih baju antara lelaki dan perempuan tak sama. Cara lelaki pilih baju menggunakan jeria hidung. Kan kita macam tu. Tak tahulah tuan-tuan. Kalau kita ambil, boleh pakai lagi. Kalau ambil dah bau semacam, baru kita tak pakai. Perempuan pilih baju dengan mata. Dia tengok, oh ini dah pakai 2 hari lepas, tak boleh. Tunggu lagi seminggu 2 minggu baru pakai. Tak boleh pakai cepat-cepat. Ada dia lepas ni dah lama tak pakai, tapi tak matching dengan tudung. Dia tengok dengan mata.
Jadi lagi banyak stok baju perempuan. Banyaknya pakaian ini bid'ah, tapi hukumnya harus. Tapi yang saya tahunya yang tidak dipakai itu disedekahkan kepada orang ya, supaya tidak membazir. Baik, bid'ah yang makruh. Contoh yang diberi sini adalah menghiasi masjid dengan ukiran. Teman-teman, pernah ukiran sini? Ada zaman Nabi masjid ukir macam ni? Kan tak ada. Tapi kenapa jadi makruh? Kerana dia tak ada zaman Nabi, kipas besar pun macam ni pun tak ada, kapet pun tak ada. Zaman Nabi kan dia hanya ada sempadan masjid tu, mana ada kapet-kapet semua ni. Bezanya adalah kipas, lampu, kapet, walaupun tak ada zaman Nabi SAW, masih ada kaitan dengan tujuan masjid surau. Tujuan masjid surau nak beribadah. Bila ada lampu kan senang ibadah. Bayangkan kalau tak ada lampu tadi, mungkin ada Allah tu terpaksa balik. Kalau haji balik, terlambat kiam, tak nampak. Jadi ada lampu selesa, ada kapet selesa, ada aircon, ada kipas selesa. Ada ukiran apa dia? Apa kaitan ukiran dengan solat? Bahkan boleh jadi orang yang baru datang lebih tak khusyuk dengan ukiran. Kan dia Allah di ukiran surah Al-Qur'an. Satu konseptor tak bagi salah. Duk fikir pasal ukiran. Maka oleh kerana ukiran itu tidak ada kaitan dengan tujuan masjid, kalau dibuat juga hukumnya makruh. Jadi ulama cermat, bukan asal tak ada zaman Nabi haram tidak. Okay. Yang terakhir, alhamdulillah. Yang disebut yang terakhir, yang tengah tidur tu dia baca kuliah terakhir lah. Ini pengalaman saya berkuliah lah. Ayat yang terakhir itu penting, dia menyegarkan audience. Baik. Yang terakhir adalah bid'ah yang haram. Pertama, sebarang bid'ah dalam akidah semuanya haram. Tidak ada bid'ah hasanah dalam akidah, kerana akidah ni kepercayaan. Bid'ah berarti benda baru. Bid'ah dalam akidah berarti kepercayaan kita lain, kepercayaan Nabi lain. Tak mungkinlah kepercayaan yang lain daripada kepercayaan Nabi itu merupakan satu bid'ah yang baik. Paling tidak bid'ah dalam akidah hukumnya haram. Sebahagian bid'ah dalam akidah menyebabkan orang itu jadi kafir, keluar dari Islam. Misalnya bid'ah qadariyah, menafikan takdir Allah. Bila Allah tidak takdirkan perbuatan kita, bahkan Allah pun tak tahu kita dah buat apa. Besok kita buat baru Allah tahu. Jadi yang ini sepakat para ulama mengatakan jadi kafir. Pada orang tanya, habis itu bid'ah haram ni dalam akidah je ke Ustaz? Dalam amalan ni hakim hasanah semua ke? Tidak. Kan panduan dia kalau bercakap dengan syariat itu sayi'ah. Contoh, pembedahan. Zaman Nabi SAW tidak ada namanya pembedahan muka jantina. Zaman kita ada orang lelaki tapi dia buat pembedahan, dia potong macam mana hijab, sebenarnya dia jadi perempuan. Ini haram. Kerana bercakap dengan syarak. Syarak tidak bagi kita itu mengubah kejadian Allah Ta'ala. Lelaki supaya wanita tak boleh. Tapi itu urusan dunia, Ustaz. Itu urusan agama bersama. Ada orang atas dasar feminisme, kesamarataan gender, dia nak supaya perempuan jadi imam pada lelaki. Salat jemaah, kita nanti imam perempuan. Ini bid'ah yang haram. Ada ajaran di Pulau Pinang, tak silap nama kampung tu Kampung Seronok. Antara keseronokan dia sembahyang pakai niat dia, nikah pakai nikah batin, tak tahu macam mana. Haji di Pulau Pinang. Jadi seronok, tak payah beratur kos rendah, haji di Pulau Pinang. Ini bid'ah yang haram. Haji mesti di Kaabah, mesti di Makkah. Ada juga yang buat seruan supaya solat jemaah dilakukan pada hari Sabtu. Kadang-kadang dia hari jemaah orang kerja, jadi tak produktif. Hari Sabtu orang cuti, jadi kita tukar solat jemaah hari Sabtu. Ini juga kalau dilakukan adalah bid'ah yang haram. Jadi itu contoh pembahagian bid'ah kepada 5 mengikut hukum, dan ini dipersetujui oleh ramai para ulama seperti dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Al-Kimani, Al-Mali, Al-Aini, Ibn Abidin, Al-Hanafi dan lain-lain. Dalam mazhab Maliki, Imam Tutusi, Al-Qarafi, Ibn Hajj, Al-Zarqani. Dalam mazhab Syafi'i sepakat mengiktiraf pembahagian yang 5 ini, termasuk Imam Nawawi dan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alaihi ajma'in. Jadi saya cukupkan setakat itu untuk kuliah pertama kita menggunakan kitab ini. Next insya-Allah di buku surat 9
kita akan lihat dalil bid'ah hasanah. Sebab zaman sekarang ni masyarakat dah berubah. Dulu masyarakat cuma nak tahu hukum. Ustaz, apa hukum jadi saya kata ni hukumnya haram, ini hukumnya wajib. Oh, terima kasih Ustaz. Selesai. Tapi orang sekarang dia lebih inquisitive. Ini hukumnya haram. Apa dalil? Ini ada bid'ah hasanah. Apa dalil? Apa dalil adanya bid'ah hasanah? Itu insya-Allah kita akan bincangkan pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa asim fujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama laqad bi nuri syakhsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin.